Saya ingin kongsikan bersama anda satu angka ataupun statistik yang agak menggerunkan sehingga 22 Julai 2019 daripada 1 Januari untuk tempoh ini 73,350 kes denggi telah pun dicatatkan. Yang tertinggi sebahagian besarnya adalah di Selangor dengan 41,382 kes. Jadi pagi ini kita bawakan dua tetamu yang akan berbicara mengenai salah satu langkah untuk kita tangani masalah denggi ini. Kita bersama dengan Presiden Jawatankuasa Kombi Kebangsaan Tuan Haji Isa, dan juga kita bersama Timbalan Presiden untuk Jawatankuasa Kombi Kebangsaan di peringkat Semenanjung bersama dengan Yang Bahagia Datuk Hajah Derma Taksiah Abdul Jalil. Selamat datang kedua-duanya. Jadi kita ingin mulakan dengan Tuan Haji. Mungkin boleh kita kongsikan mengenai latar belakang Kombi ini yang sudah pun diwujudkan sebenarnya agak lama tahun 2001 lagi, tapi ramai yang mungkin tidak tahu mengenai peranan Kombi ini, Tuan Haji. Okey, terima kasih. Terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan ribu terima kasihlah kepada pihak RTM kerana mengundang kami berdua di dalam rancangan ini. Dan selamat pagi jugalah kepada para penonton di luar sana kerana dapat mengikuti rancangan ini, dan saya harap dapat dikongsikan bersama dalam memperkatakan isu denggi ini. Sebenarnya bila tuan tanya tentang kewujudan Kombi ini, memang Kombi ini sebenarnya dia adalah satu bentuk program, iaitu program singkatan Kombi itu sendiri adalah Communication for Behaviour Impact. Dalam bahasa Malaysianya komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Di mana perubahan tingkah laku ni Kombi ini dibawa oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Malaysia pada tahun 2001. Di mana dia mempunyai strategi untuk berkomunikasi dengan orang ramai, keluarga dan sebagainya, untuk mengubah tingkah laku yang negatif kepada positif, terutama dalam soal menjaga alam sekitar bagi mengelakkan wabak penyakit yang dibawa oleh serangga seperti lalat, tikus, lipas, khususnya khasnya serangga nyamuk Aedes yang membawa virus denggi, yang mana dia boleh mengancam nyawa manusia itu sendiri. Itulah sebabnya Kombi ini diwujudkan, ditubuhkan untuk berkomunikasi dengan orang ramai, menyedarkan orang ramai tentang bahayanya penyakit demam denggi ini di negara kita. Dan Kombi ini dia mempunyai peranan dia sendiri bagi membantu agensi kerajaan, khususnya Kementerian Kesihatan melalui Pejabat Kesihatan Negeri dan juga daerah, dan di klinik-klinik. Kombi punya peranan ni memang menyedarkanlah. Itu di antara peranannya adalah untuk mengubah tingkah laku masyarakat, dan strategi utamanya adalah menggunakan mobilisasi sosial dan komunikasi. Bagaimana itu dilakukan, Datuk? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Sebentar tadi kita sama-sama mendengar daripada Presiden kita tentang makna Kombi, kan. Jadi apabila Kombi telah ditubuhkan, kami telah menubuhkan jawatankuasa dan juga membentuk sukarelawan atau promoter Kombi di setiap lokaliti untuk sama-sama kita mencegah denggi. Dengan cara kita memastikan yang sukarelawan itu adalah merupakan kumpulan komuniti yang aktif, dapat sama-sama membantu dalam mengaktifkan lokaliti masing-masing untuk membasmi dan mencegah demam denggi. Yang keduanya, kita mahu mengubah sikap ataupun kita nak mengubah mereka atau memahami mereka tentang apa maknanya Kombi itu sebenarnya. Jadi kita nak mengubah tingkah laku mereka agar mereka ini sentiasa aktif dalam membasmi denggi dengan mengadakan banyak program di lokaliti. Jadi dengan cara itu
pembasmian denggi dapat diadakan. Dan alhamdulillah setakat ini kami di Negeri Sembilan dan negeri-negeri lain memang berusaha sekeras mungkin untuk menggerakkan promotor-promotor kami untuk membuat banyak aktiviti-aktiviti dalam membasmi denggi, seperti kita ziarah rumah ke rumah, memberi penerangan dan nasihat kepada komuniti. Kita mengadakan program Search and Destroy tempat-tempat pembiakan Aedes. Kita juga membawa mesej mengikut negeri-negeri lah. Kalau macam Negeri Sembilan, kita bawa 4 mesej. Yang pertama, hanya luangkan masa yang berharga sebanyak 10 minit seminggu. Okay. Memastikan yang rumah keluarga itu bebas daripada tempat pembiakan. Maknanya periksa rumah luar, dalam, depan, belakang, pastikan tidak ada pembiakan. Selain daripada itu, kita juga memohon supaya sukarelawan ini mengedarkan risalah kepada rumah-rumah. Dan alhamdulillah dengan adanya skuad kombi, macam seperti di lokaliti saya, kita ada 2 kumpulan anak-anak sekolah. Yang kita panggil di sekolah menengah, kita panggil skuad kombi. Yang di sekolah rendah, kita panggil tunas kombi. Mereka ini berbasikal untuk mengadakan risalah ke rumah-rumah itu tadi. Okay. Dan alhamdulillah setakat ini, apabila sudah ada promotor yang aktif di lokaliti-lokaliti, maka denggi telah dapat dikurangkan. Boleh tak saya bagi contoh? Contohnya di lokaliti saya. Pada tahun 2003, kes denggi di kawasan saya begitu tinggi sekali, mengejutkan, 98 kes. Tapi apabila kombi ditubuhkan, tahun demi tahun sehingga 2006 0 kes. Jadi maknanya ada kombi, tiada denggi. Ya. Jadi maknanya dan hingga hari ini kita telah dapat mendidik komuniti kita untuk menjaga persekitaran, kebersihan persekitaran. Dan setakat ini juga kita berbangga kerana sukarelawan yang kebanyakannya wanita lah telah menjalankan tugas mereka dengan baik sekali, dan kombi dapat kita zerokan di kawasan itu. Begitu jugalah dengan di tempat-tempat lain. Jadi maknanya memang berkesan sekali lah kombi ini. Tapi secara keahliannya adalah secara sukarela, skuad di lokaliti masing-masing. Yes. Jadi adakah ia mampu menjadi ejen untuk betul-betul membantu membasmi masalah denggi ini, Tuan? Dia sebenarnya, dia sebenarnya sukarelawan kombi ni, kita sebagai pemimpin atau sebagai ketuanya lebih kepada komunikasi dengan ahli itu sendiri untuk memberi suntikan semangat bagaimana dia nak bergerak. Contoh, saya ambil contoh macam saya bergerak dalam kombi ini bermula 2001 sehingga sekarang, maknanya hampir 20 tahun. Jadi saya mendidik ahli saya untuk menanamkan semangat jati diri. Dan yang penting sekali, semangat tanggungjawab mereka kepada diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ini yang penting. Sebab itu kalau kita tengok pasal sejarah kombi itu sendiri bermula daripada negeri Johor. Kan? Jadi Johor menjadi satu negeri contoh untuk pencegahan denggi. Jadi banyak negeri-negeri, semua negeri buat benda yang sama berdasarkan keaktifan kombi itu sendiri. Jadi yang inilah yang menjadikan kita yang tadi Datuk sebut ada kombi, tiada denggi. Tetapi saya ingin menambah, sebenarnya yang paling penting gerakan untuk memusnahkan denggi ini tidak boleh serah kepada kombi saja. Orang yang berperanan yang paling penting adalah kaki tangan kerajaan, khususnya pejabat kesihatan negeri masing-masing. Dia ni adalah penggerak utama. Bila dia bergerak, kita ada kumpulan kita daripada Kementerian Kesihatan, daripada PBT, daripada kombi. Pihak sekolah juga. Ya, pihak sekolah juga. Mana semua kementerian terlibat dalam pencegahan denggi. Jadi kesimpulan, denggi ini adalah tanggungjawab bersama. Sebab banyak orang sekarang ni, kalau kombi orang tak berapa tahu kerana dia sebelum ini belum dipromosikan begitu hebat seperti mana hari ini. Hari ini kombi telah diangkat
sebagai satu organisasi NGO di bawah Kementerian Kesihatan untuk membantu kerajaan dalam soal pencegahan denggi. Okey. Jadi kita tengok hari ini banyak masyarakat tak tahu denggi ni yang paling berbahaya nyamuk Aedes yang ada di dalam rumah. Kerana di dalam rumah ini keperluan nyamuk itu sendiri cukup. Contohnya darah memang ada dalam rumah. Air yang bersih bertakung untuk dia bertelur. Persekitaran dan juga kebersihan itu perlu dijaga dan masyarakat perlu ambil peduli untuk sebagai penutup bagaimana boleh merancangkan lagi dan menambahkan lagi aktiviti kombi ini di seluruh pelosok negara khususnya di Selangor yang agak membimbangkan dari segi jumlah kesnya. Kita amat berharap agar kombi memainkan peranan yang lebih aktif. Ya, supaya kita dapat membantu Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan Negeri, Jabat Kesihatan Daerah dalam membasmi denggi. Dan pada hari ini kita amat berterima kasihlah kerana ahli-ahli kombi kita dah begitu aktif dan mereka memahami betapa pentingnya penjagaan kebersihan persekitaran. Dan hari ini juga mereka telah dapat berkomunikasi dengan komuniti dengan membawa mesej yang utama, iaitu seperti mesej yang pertama tadi saya sebut, luangkan 10 minit untuk memastikan rumah tiada ada apa dia, dan kalau ada tanda-tanda demam dapatkan rawatan doktor segera. Yang ketiganya, lupuskan sampah dengan sempurna. Dan yang keempat itu kita minta supaya mereka apa orang kata itu sama-sama berikan sama-sama bagi kerjasama dalam membersihkan kawasan. Dan alhamdulillah hari ini bila terdidiknya komuniti dalam penjagaan kebersihan persekitaran ini, maka kita dapat membebaskan taman kita daripada denggi. Terima kasih Tuan Haji, terima kasih juga Datuk. Tuan Haji. Saya nak tambah sikit slogan. Denggi itu sendiri. Dan saya nak tinggalkan serangkap pantun lah. Silakan untuk jadikan dia satu ini kepada orang ramai. Pertama, biar mati kerana nyanyuk, jangan mati kerana nyamuk. Yang kedua, pantun saya nak tinggalkan. Silakan. Jangan buang sampah sesuka hati, nanti nyamuk Aedes hidup subur. Kalau tak peduli maut menanti, kena denggi boleh masuk kubur. Okey, itu amaran yang cukup keras sebenarnya, tapi itulah betul, tidak lawak sebenarnya. Ini betul-betul boleh bawa kepada kemudaratan dan juga pengusi yang saya juga ingin pantun juga ke? Tak. Ya, silakan. Tak pandai berpantun, tetapi kita mohon supaya ahli-ahli kombi kita, sukarelawan kita ini bergerak aktif untuk membantu mempraktikkan apa yang telah dilakukan oleh pejabat kesihatan. Dengan jangan Jabatan Kesihatan saja yang buat kerja, kita hanya tengok dan lihat sahaja. Sama-sama mungkin membantu. ramai yang berikan alasan sibuk dan sebagainya, tapi 10 minit saja seminggu untuk periksa persekitaran rumah kita sendiri. Terima kasih Datuk, terima kasih kepada Tuan Haji sekali lagi. Terima kasih juga kepada semua sukarelawan kombi. Baik, seterusnya selamat pagi Malaysia. Seperti biasa setiap hari kami bawakan kepada anda bingkisan dari Mekah, bingkisan haji untuk kita meninjau apakah rutin yang dilakukan oleh jemaah-jemaah di sana. Dan pagi ini kita bawakan kepada anda bagaimana sajian disediakan di Mekah, di Tanah Suci kepada jemaah-jemaah yang mengerjakan haji. Saksikan bersama.